Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fathul Mu'in muka surat 95, petok yang kedua daripada bawah. Petok yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa la yu'fa an ba'ril fa'ri walau yabisan alal aujahi. Tahi tikus sekalipun kering tetap tidak diampuni adanya atas dasar daripada berbagai wajah. Atas beberapa wajah, jalan pandangan ulama, pandangan yang lebih aujahnya tidak dimaafkan daripada tahi tikus sekalipun kering. Ini dia masih lagi bicara najis yang dimaafkan pada sembahyang. Yang terdahulunya najis yang dimaafkan pada sembahyang, najis yang ada tinggal di tempat istinja dengan batu. Ada lagi kesan najis dimaafkan. Najis yang dimaafkan laginya tahi lalat, itu pun dimaafkan. Yang dimaafkan air kencing dan tahi kelawar, itu dimaafkan. Antara najis yang dimaafkan. Di antara najis yang dimaafkan laginya tahi burung. Apabila tahi burung tu terlampau banyak, yang mana sukar untuk dipelihara, sebab burung terlampau banyak sampai keteduh gelap, maka tahi burung yang ada di tempat sembahyang, yang berada di tempat kita melangkah ke tempat sembahyang, dimaafkan. Setengah pandangan dimaafkan juga kalau tahi burung tu kena pada pakaian ataupun pada badan, tapi itu pandangan yang dhaif. Jadi kalaulah tahi burung terlampau banyak, burung gagak terlampau banyak, hal latar tu dimaafkan. Tempat latar ni sama ada tempat kita solat ataupun tempat kita melangkah kepada tempat solat. Jadi ada latar tu dimaafkan. Tapi kalau tahi burung tu jatuh atas pakaian kita, tidak dimaafkan. Kena tubuh kita, tidak dimaafkan atas pandangan yang muktamad. Adapun pandangan dhaif, kalau tahi burung terlampau banyak, bukan kata di tempat semayang, kena pakaian pun, jatuh atas pakaian pun, teruskan sembahyang. Tahi burung yang terlalu banyak pun dimaafkan juga. Adalah tempat-tempat yang seumpama tu, dia mari burung tu terlampau banyak. Ini persoalan kita solat, tak kira lah di mana, di masjid ke, di surau ke, di rumah ke, samalah. Kalau terlampau banyak burung tu, tahi dia terlampau banyak, sukar untuk dijaga, maka dimaafkan. Cuma pandangan muktamad, ada latar je, ada di tempat solat ataupun di tempat kita melangkah kepada tempat solat, dimaafkan. Pada ni dipanggil najis tu maratai. Cuma nak kena jaganya, kalau umum baluar ni kita pastikan kaki kita kering. Jangan kita basah, pastikan kaki kita kering. Pada ni cuma persoalannya macam mana kalau tahi burung yang burung terlalu banyak, kena dipakai tubuh pandangan yang dhaif,
dimaafkan juga, boleh teruskan sembahyang. Sekarang ni tahi tikus sama dengan tahi cicak, tidak dimaafkan. Walaupun kering sekalipun tidak dimaafkan. Lakin afta Syekhuna Ibnu Ziyad kaba'dil mutaakhirina afta bil afwi anhu iza ammatil balwa bihi ka umumiha fi zarqit tuyur. Tetapi guru kita Ibnu Ziyad telah mengeluarkan fatwa sebagaimana pendapat sebahagian mutaakhirin, sebahagian ulama yang kemudian. Mutaakhirin ulama yang selepas daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, bahawa tahi tikus ini termasuk diampuni adanya bila telah merata terlampau banyak, sebagaimana tahi burung kalau telah meratai semua tempat. Atas pandangan yang terlebih aujahnya, tidak dimaafkan sama sekali. Tahi tikus, tahi cicak pun sama, tidak dimaafkan. Tapi pandangan Ibnu Ziyad sebagaimana pandangan setengah daripada ulama mutaakhirin, dia sama hukum dengan tahi burung juga. Kalau terlampau banyak dimaafkan juga. Makna tahi cicak ni bicara tahi tikus. Dia banyak tahi cicak, dia sama je. Tapi tak cicak terlampau banyak, merata-rata, sukar untuk pelihara, dimaafkan atas pandangan yang kedua ni. Kalau terlampau banyak, kalau setakat tepi-tepi dinding tu tak panggil banyak tu. Tu mudah lagi. Kita nak pelihara mudah lagi tu. Tepi-tepi dinding tu. Hak ni hak tak tahulah nak cerita macam mana. Tahi tikus banyak sangat-sangat. Tahi cicak tak boleh nak jaga dah. Payah nak jaga. Sukar untuk pelihara. Kalau macam cerita tahi burung tadi tu, kita boleh tengok. Burung banyak tu lah. Kan banyak tu kan. Banyak. Tahi dia rata-rata. Tu boleh, kita boleh nampak tahi burung. Tapi kalau tahi tikus, rumah tikus orang kali tau. Ke macam mana? Tahi cicak. Macam mana situasi yang mana tahi tikus terlampau banyak, tahi cicak terlampau banyak. Ini mungkinlah kita kata berlaku di mana? Di tempat yang tempat yang sunyi itulah. Tempat yang tempat tak ada orang dah. Masuk tempat tu tahi tikus pun banyak, tahi cicak pun banyak. Payah dah nak jaganya. Maka dimaafkan atas pandangan yang kedua ni, sebagaimana pandangan setengah-setengah daripada ulama yang kemudian. Mutaakhir termasuklah Ibnu Hajar, Syekh Ramli. Tu mutaakhir lagi dah tu. Jadi hak selepas dari Imam Nawawi, Imam Rafi, dia panggil mutaakhirin. Hak sebelum tu dia panggil ulama mutaqaddimin. Gitulah. Jadi ulama mutaakhirin dia banyak perkara yang berlaku kemudian yang kesukaran untuk memelihara yang tidak ada pada masa dahulu, mereka mengeluarkan hukum dimaafkan. Yang mana terkadang ulama-ulama terdahulu perkara ni mereka tidak melalui. Ini contoh ni bab lain lah. Ni contoh yang duduk bicara bab lafaz niat tu. Usolli ke, nawaitul wudu ke, nawait tayammuma ke. Lafaz niat itu di kalangan ulama mutaakhirin. Ulama mutaqaddimun tak ada. Imam Syafi'i tak ada berlafaz niat. Berlafaz niat hanyalah ketika mengerjakan haji dan umrah. Itu sunnah Nabi SAW. Selain itu tidak ada lafaz niat. Cuma ulama kemudian apabila melihat nak semayang tu payah je, sebut dulu liyusa'idal lisanul qalba, supaya menolong oleh lidah yang berlafaz akan hati yang nak berniat tu.
Jadi sunat di kalangan Asy-Syafi'iyah yang mutaakhirin. Tapi jumhur mutaakhirin. Asy-Syafi'iyah ke, Hanafiyah ke, Hanabilah ke, jumhur mutaakhirin. Yang tak sunatnya hanya diharuskan adalah di kalangan Al-Malikiyah, ulama-ulama yang bermazhab Maliki. Bila ceritanya pandangan imam-imam tidak ada. Pada ni, ini pandangan ulama-ulama yang kemudian hak berlafaz niat itulah. Kenapa disunatkan tadilah? Liyusa'idal lisanul qalba, supaya menolong oleh lidah yang berlafaz akan hati. Kalau kita mudah dapat niat, tak apalah, tak berlafaz apa. Kalau kita mudah dapat niat, ni kadang-kadang berlafaz niat tu macam wajib pula, kuat pula suara, ganggu orang sebelah tu, jadi kes lain pula tu, jadi hukum lain. Itu contoh hak ulama mutaakhirin. Contoh kat sama hukum solat berjamaah. Memang ada pandangan fardu ain, atas orang lelaki cukup syarat. Ada pandangan syarat sah sembahyang macam Jumaat. Ada pandangan mazhab Syafi'i, pandangan yang masyhurnya fardu kifayah. Tapi pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Dan kebanyakan mutaakhirin Hanafiyah, Hanabilah sunnatun muakkadah juga. Walaupun imam mereka berkaitan dengan hukum salat berjemaah lelaki ni sama ada syarat sah sembahyang ataupun fardu ain. Pandangan imam mereka sama ada syarat sah sembahyang macam sembahyang berjemaah ataupun fardu ain, wajib atas tiap-tiap lelaki yang cukup syarat. Dia sembahyang tidak berjemaah dosa walaupun sembahyang disah sekalipun. Tapi dia kalangan ulama mereka yang mutaakhirin, dia sama dengan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, sembahyang berjemaah atas orang lelaki yang cukup syarat, sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Itu mutaakhirin, ulama-ulama yang kemudian. Memang mazhab Syafi'i kita sunnatun muakkadah, itu pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Kalau nak cerita ni mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dia hukum solat Jumaat lelaki ni kerah, sama ada syarat sah sembahyang ataupun fardu ain. Fardu ain ni bukan syarat sah sembahyang. Sembahyang seorang sah tapi berdosa kerana meninggalkan kewajipan fardu ain. Syarat sah sembahyang ni jadi macam Jumaat berjemaah syarat sah sembahyang. Tapi di kalangan ulama mazhab mereka yang mutaakhirin, mereka memilih pandangan sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Kalau dalam satu Korea, satu kampung langsung tidak dirikan solat berjemaah, hukumnya makruh jua, tak ada dosa. Kalau fardu kifayah dosa. Kalau sunnatun muakkadah hanya makruh saja hukum dia. Itu mutaakhirin. Nanti kita bicara bab bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah huruf yang berhampiran. Dengan ha dengan he, qaf dengan kaf contohnya bertukar. Di kalangan ulama mutaakhirin menghukumkan sah sembahyang walaupun bertukar huruf. Ha dibaca dengan he, haram, tapi sembahyang tetap sah. Ulama mutakaddimin tak sah, tak boleh, tak sah. Bukan, memang mutaakhirin pun tak boleh, haram, cuma sah. Pada ni dia akan bicara nanti, hak bicara berkaitan dengan rukun Fatihah. Dia ada hak mutakaddimin, mutaakhirin. Jadi di kalangan ulama mutakhirin ni sama ada tahi tikuh ke, samalah tahi cicak ke, kalau terlampau banyak hukumnya seperti tahi burung. Apabila terlampau banyak maka dimaafkan. Najis tetap najis tapi dimaafkan. Wala tasihhu salatu man hamala mustajmaran aw hayawanan bimanfazihi najasun aw muzakka ghusila mazbahuhu duna jawfi
au mayyitan tahiran ka adamiyin wa samakin lam yughsal batinuhu wa baydatu wa baydatan maziratan, nak gitu dengan sipai maziratan, baydatan maziratan dengan sipai baydatan maziratan. Sini dibuat muzarratan, tak? Maziratan ay baydatan maziratan fi batiniha damu. Salat dihukumi tidak sah bagi orang yang membawa batu bekas alat bersucinya. Dia bukan mustajmaran, mustajmiran. Diterjemuh dengan solat dihukumi tidak sah bagi orang yang membawa batu bekas alat bersuci. Jadi orang ni istinja dengan batu, ada tahi, ibu dah poket gitu. Tak, bukan gitu bicara di sini ni. Wala tasihu, dan tidak sah solatu man, oleh sembahyang mereka hamala, menanggung, mustajmira, orang yang istinja dengan batu. Tu nak cerita. Bukan batu istinja pun dah poket bawa semayang. Di terjemahan tu lah, tulis tepi lah pulaknya. Dia kalau tengok dalam i'anah pun sama lah tu. Dia mustajmirong ni orang yang istinja dengan batu. Saya bicara dah minggu lepas kan, yang mana di tempat istinja dia masih lagi ada kesan najis. Najis memang najis, tetapi dimaafkan pada sembahyang. Ada najis, nak hilang dia punya sifat najis, istinja dengan air. Kita fahamlah istinja ni, tau. Standard sikit bunyi, takkan nak cerita. Yelah, kita istinja ni nanti habis tajuk kita di bawah tu masuk dah tu. Masuk kepada tajuk istinja. Kita istinja ni biasa kita sebut dengan basuh berak, basuh kencing. Tak betul. Tak betul lah sebenarnya kalau cakap, nak payah marah lah. Dia sebut kata basuh berak, basuh kencing, tak betulnya kat mana. Akhirnya istinja hanya dengan air. Dah basuh, ada ni. Dia istinja bukan basuh, menghilangkan najis. Di tempat kalau najis dengan air ataupun dengan batu, bukan basuh. Sebut kata basuh, maka istinja hanya air. Wala syariat Nabi SAW khususiyah pada ni. Syariat yang qadimah, syariat hak lama macam syariat Nabi dulu istinja dengan air. Syariat Nabi kita istinja dengan air, itu syariat yang qadimah. Sama dengan syariat ummah-ummah terdahulu. Ummah Nabi ni ada syariat khususiyah yang disyariatkan khas kepada ummah Nabi, yang tak ada syariat tu pada Nabi Rasul terdahulu. Di antaranya istinja dengan batu, di antaranya tayamum. Itu semua tu syariat khususiyah belaka tu. Tak ada umat dulu tak ada. Yang ni. Itu istinja dengan batu. Jadi kalau istinja kita terima dengan basuh, ada betul lalu. Ada ni. Lepas sebut istinja, dia tak akan terjemah dengan basuh. Istinja membersihkan najis yang keluar daripada dua jalan dengan air ataupun dengan batu. Itu istinja. Bukan membasuh. Tapi tak apalah, kalau kita kata nak basuh berak, basuh kencing pun,
Yelah salah tu salah lah, betul balik kemudian. Salah dia orang kita pengong sebut kata istinja dengan batu dengan tisu, tak ada air. Tak ada air, wajib istinja dengan batu dengan tisu. Sekarang ni diharuskan istinja dengan batu ataupun dengan tisu jikalau di tepi laut sekalipun. Tepi laut sekalipun, walaupun di tepi batang pahit sekalipun, sejuk malah nak pakai air, nak pakai tisu, boleh, diharuskan. Tak ada air, tu wajib istinja dengan batu. Ia tak sama dengan tayamum. Tayamum di antara sebabnya yang mengharuskan seseorang bertayamum adalah ketiadaan air. Itu tayamum di antara syarat yang mengharuskan seseorang bertayamum, ketiadaan air. Itu di antara syarat dia. Adapun istinja dengan batu tidak ada kait dengan ketiadaan air. Kalau ketiadaan air, wajib istinja dengan batu. Jadi orang kita fahamnya, istinja dengan batu, kita tak ada air. Dah. Sebab tu disebut istinja, bukan basuh berok, basuh kecing. Tapi kita mudah sebut istinja lah, istinja. Jadi sekarang ni orang ni mustajmiran, orang yang istinja dengan batu ataupun dengan tisu lah. Orang istinja dengan batu. Jadi sekarang ni orang istinja dengan batu di tempat tu masih lagi ada najis lah. Sebab nak suci betul, hilang zat, hilang jirim najis dan hilang sifat, warna, bau dan rasa. Barulah suci, bersih molek. Apabila istinja dengan batu, hanya menghilangkan zat jirim najis sahaja. Sifat, bau tak hilang. Rasa tak hilang. Kalau rasa masih lagi ada. Mana kalau lah tahi itu licin, masih lagi ada rasa licin. Kan tahi itu kan dia licin, dia purang, pada ni. Itu dia panggil rasa. Dia asalnya rasa ni dengan lidah. Tapi takkan najis rasa dengan lidah. Kita yelah rasa dengan lidah. Tapi rasa dengan jari, dengan tangan. Rasa memanglah ada licin-licin tu. Ada purang-purang tu ada ni. Dia kan kalau yelah orang berok ni dia makan macam-macam kan. Makan najis dia tu ada purang, apa tak purang. Dia ada macam halu-halu tu dia ada lah. Jadi maknanya bila istinja dengan batu, sifat bau memang pasti ada. Warna tak tahulah, kena suluh lah ada ke tak warna tu. Tapi kalau rasa pasti ada. Makna apa ni? Dia hanya boleh menghilangkan hanyalah jirim najis. Makna kesan najis masih lagi ada, sifat najis masih lagi ada. Maka hak najis itulah dimaafkan pada sembahyang kita bicara melepas. Adapun orang yang menanggung orang istinja dengan batu, orang menanggung. Mana apa ni? Dia sembahyang, orang sebelah letak peha atas peha dia. Orang sebelah istinja dengan batu, pijak kaki atas pakaian sembahyang dia. Maka tidak sah sembahyang. Sebab apa? Sebab dia menanggung najis. Najis apa? Najis yang ada di tempat istinja dengan batu tu. Pada ni. Ini pandangan yang muktamad. Walaupun satu pandangan, orang yang istinja dengan batu, dia duduk, dia peha dia letak atas peha orang yang tidak istinja dengan batu ni, tidak membatalkan sembahyang dia. Tapi kalau kita ni pandangan muktamad, batal sembahyang. Hukum dia sama dengan budak lelaki yang belum khitan. Budak lelaki yang belum khitan, maknanya ada lagi air kencing di dalam kulit dia tu. Yang mana kita mazhab Syafi'i wajib khitan, maka di dalam kulit tu dia panggil zahir badan. Zahir. Dak kita ni najis, wajib basuh pada anggota zahir badan. Hak batin memanglah dapur kita penuh dengan tahi. Zahir badan termasuk ni. Ni. Sampai ke makak kha barulah batin.
Ni tengkok ni batin. Hak luar ni zahir. Kalau termakan benda yang najis, bukan kata makan benda najis lah, gusi kita berdarah, maka wajib kena berkumur dengan air mutlak. Sebab apa? Ni dalam mulut kita hukum zahir badan. Keadaan ni. Tempat yang terbuka ketika mencangkung atas dua kaki bagi kawasan dubur dan bagi kawasan kemaluan perempuan dipanggil anggota zahir badan. Yang wajib disucikan ketika istinja, yang wajib diratakan air ketika mandi wajib, sebabnya anggota zahir badan. Yang mana tempat tersebut ketika berdiri dia tertutup, tapi di kawasan halakah dubur, di kawasan kemaluan perempuan, bila dia mencangkung atas dua kaki akan terbuka. Itu termasuk anggota zahir badan yang wajib disucikan ketika istinja, yang wajib diratakan air ketika mandi wajib, sebab dipanggil anggota zahir badan. Di dalam kulit budak lelaki yang belum berkhitan, dalam tu dalam. Tapi mazhab Syafi'i kita hukum zahir, sebab kulit tu wajib dikhitankan. Mazhab Maliki Hanafi air kencing dalam kulit tu hukum batin, tak carilah. Sebab mazhab Hanafi Maliki khitan kanak-kanak lelaki hukumnya sunat juga, bukan wajib. Jadi kita mazhab Syafi'i, air kencing yang ada tinggal di dalam kulit yang budak belum berkhitan tu ada najis. Jadi budak tu peha dia letak atas peha kita, kaki dia pijak pakaian semayang kita, batal semayang kita. Sebab apa? Kita menanggung najis. Pada ni ada pun hanya bersentuhan tak apa. Orang istinja dengan batu duduk sebelah kita, yang belum berkhitan duduk sebelah kita, hanya berdempet tak apa. Jangan menanggung. Ini menanggung. Man hamala mustajmiran, mereka yang menanggung orang istinja dengan batu, batal semayang. Bukan menanggung batu bekas alat bersuci, bukan ni. Apa ni? Makna dia batu tu digunakan untuk istinja, disimpan bubu dalam poket. Simpan bubu dalam poket, menasabah. Ke mana? Dah terjemahan dia gitu tu. Solat dihukumi tidak sah bagi orang yang membawa batu bekas alat bersuci, bukan. Bagi orang yang menanggung orang yang istinja dengan batu. Mustajmiran, orang yang istinja dengan batu, berarti dia menanggung yang berhubung dengan najis. Ini hak pandangan yang muktamad. Tidak sah sembahyang. Kemudian laginya, dia hak Arab tu ada au atau dia tak ada, ni dia koma je. Binatang yang pada pintu pelepasannya terdapat najis. Ada pintu pelepasan, macam airport lah tu. Airport mana tu? Bukan pintu apa tu? Bukan pintu pelepasan. Bukan. Ke pintu apa? Ni pintu pelepasan ni. Allah. Saya ngaji ni. Ni. Nak baca terjemahan pun segan. Au hayawanan, ataupun menanggung akan binatang biman fazihi najisun, di punggung binatang ni bukan punggung ni. Jing waw be waw ro, mana masa ngaji. Jing waw be waw ro. Pernah tak tengok kitab Jawi? Bero jing waw bero. Bero jing waw bero. Mana senyum tu boleh baca dah tu. Ada ni bero jing waw bero. Apa dia? Liwat. Itu makna bagi liwat. Ada ni orang sekarang ni kata lawan pedang ke apa.
Yang sekarang dia panggil berlawan pedang tau. Bero, jingwa, bero. Apa dia? Liwat lah. Oh ni saya belajar jingwa berwaro. Di jubur binatang tak ada najis. Gitu lah. Bahasa standard tau. Bahasa standard lah. Dia dalam nak terjemah macam mana? Nak terjemah di punggung. Bukan di punggung ni, di tepat tu, di tepat tu. Punggung ni luar dah. Mana ni? Punggung luar, tepat tu. Yang mana di tempat keluar najis, di tempat keluar tahi tu ada najis. Dia au hayawan atau pada mustajmirah. Dan tidak sah oleh sembahyang mereka yang menanggung binatang yang ada di punggung dia ada najis. Ini saya sebut berulang kali dah. Sebab saya regu dengan saya regu dengan orang istinja dengan batu kan. Orang istinja dengan batu ada najis, dimaafkan pada solat, tetapi apabila dia masuk dalam bathtub, air jadi najis. Sebab di punggung dia ada kesan najis. Tapi solat tadi sah. Tapi najis di punggung orang istinja dengan batu tidak dimaafkan pada air yang sedikit. Kalau bathtub tu air tak sampai 2 kolah. Kalau bathtub tu air 2 kolah tak apa. Saya pergi buat satu lagi nya. Ada najis di punggung kucing. Ini saya baca contoh kucing. Jadi kalau orang sedang solat, kucing naik atas riba, di punggung kucing ada najis, maka batal sembahyang dia. Tapi kucing yang sama, yang di punggung dia ada najis, di punggung tu di tempat dia tu lah ada najis. Sebab dia kucing tu jenis sakit perut ke macam mana kan, dia kucing yang sakit tu kan. Kucing yang sama dia berlari jatuh ke dalam air yang sedikit, air 1 baldi, dia pun keluar balik. Air 1 baldi itu kekal hukum suci, tak ada najis. Walaupun kucing yang jatuh ke dalam air 1 baldi tadi itu berserta dengan najis yang ada di punggung dia, dimaafkan. Najis di punggung binatang tidak dimaafkan pada solat kita, batal solat kita. Tapi najis di punggung binatang jatuh ke dalam air yang sedikit, dimaafkan. Air itu tak najis. Dan termasuk juga, walaupun ini ada khilaf, kucing yang sama dia terjatuh dalam minyak. Minyak ni minyak lah, minyak ke madu ke tak kira lah, cairan. Jadi minyak tu banyak, satu bekas minyak tak tutup bekas tu. Contohnya minyak ke madu ke apa pun dia panggil cairan. Nira dia banyak disipang ni. Kucing di punggung tu ada tahi, dia termasuk ke dalam nira, dia pun keluar balik. Najis tak nira tu? Walaupun di situ ada ulama pandangan, satu pandangan tak najis. Minyak tu tak najis, nira tu tak najis, madu tu tak najis. Sama dengan air yang sedikit tidak najis, dimaafkan. Tapi hak kucing yang sama di punggung dia ni ada najis, tidak sah sembahyang mereka yang menanggung binatang di punggungnya ada najis. Gitu ya lah. Kucing tak ada apa. Kucing binatang suci. Tak ada masalah kucing tu. Tapi masalah sekarang di punggung dia ada tahi. Gitu. Hak kucing hak sakit tu lah. Kucing hak sakit. Kucing hak biasa tu, tu mandi awal-awal tu, tuan kucing tak mandi lagi. Kucing mandi dah. Sekarang ni kucing pun pandai dah sekarang ni. Dia biar je orang mandi dia. Dia biar je orang mandi. Bersih kucing sekarang. Kucing tak ada masalah. Tapi jangan ada najis di punggung dia. Binatang disembelih yang telah dibersihkan tempat sembelihannya, tetapi kotoran dalam perutnya belum dibuang. Binatang yang disembelih yang mana sudah dibasuh, tempat sembelih sudah dibasuh, darah-darah tak ada dah, tetapi
najis dalam perut dia belum lagi dibasuh, maka batal semayang. Ada pula orang sembelih ayam, basuh darah tu, perut tak buang tahi lagi, buang tahi masa semayang. Ni pelik lah sikit. Tak, sekarang ni gini, dia binatang yang hidup di dalam perut dia pun ada najis juga. Tapi binatang yang hidup naik atas riba kita tak batal semayang, walaupun dalam perut dia ada najis. Bila sembelih saja binatang tu, dalam perut dia tu najis tu tidak dimaafkan lagi. Jadi binatang tu kalau hidup di dalam perut ada tahi ke tak? Ada tahi. Dalam perut kucing ada tahi. Contohlah kalau kita semayang, ni tak ada lah dah. Ada ayam naik atas riba kita masa kita semayang. Jinok ayam tu. Kena contoh apa? Hak binatang hak semelih tapi jinok. Jangan sekarang ni. Kambing-kambing pun jinok. Kambing pun jinok. Kambing apa dah tahulah. Kambing jadi macam kucing pula jadinya jinok. Jadi kalaulah binatang umpama kambing lah kita kata naik atas riba masa dia hidup, sebenarnya itu tak kata. Tapi kalau sudah semelih, tiba-tiba binatang yang semelih tadi itu perut dia belum buang najis, buang tahi belum buang, naik buah atas riba kita nak naik macam ni dah dia semelih dah buah atas riba. Batal. Betul. Cerita contoh macam mana? Tak, persoalan dia binatang yang sama pada masa dia hidup dalam perut dia ada najis juga. Tapi kalau binatang tu naik atas riba solat kita, dah. Kalau kita katalah burung contohnya, dia hinggap atas tubuh kita, tak ada masalah. Memang dalam burung tu ada tahi, jangan ada di punggung sudah lah. Dalam perut dia ada tahi, tak ada masalah. Tapi kalau burung tu semelih dah, dia semayang, binatang yang dia semelih tu dia tanggung binatang tu ada atas riba dia, maka batal semayang. Tu je lah nak ceritanya. Beza dengan masa hidup. Masa hidup ada tak najis dalam perut binatang? Ada. Tapi itu tak apa, jangan selepas semelih, lepas dia mati dah, maka batal semayang. Dia au tu atau kepada kata mustajmirah lelaki tu, tidak sah semayang mereka yang menanggung binatang yang disembelih, yang dibasuh tempat sembelih, yang belum dibersihkan lagi dia punya rongga dalaman dia, maka batal semayang. Bangkai suci, misalnya bangkai manusia, ikan laut. Ikan laut dah, ikan darat, ikan sungai, ikan sungai, ikan darat dah. Ikan sungai, ikan darat dah, dia tak darat pun. Kenapa dia jemur dengan ikan laut? Ikan lah. Ikan ni tiap-tiap binatang yang hidup di dalam air dipanggil ikan. Rupa apa sekalipun dipanggil ikan. Pada ni. Jadi sekarang ni dia semayang, dia tanggung mayyitan tahiran, dia tanggung bangkai yang suci. Kalau tanggung bangkai yang najis, ditanggung bangkai nyamuk pun batal dah semayang, sebab itu najis. Bangkai nyamuk. Dia tanggung bangkai yang hidup, au mayyitan. Au mayyitan ni atas pada mustajmirah lah. Wala tasihu salatu man hamala mayyitan tahiran. Dan tidak sah sembahyang mereka yang menanggung bangkai yang suci. Mana? Contohnya bangkai manusia. Dia sembahyang, dia riba anak dia sudah meninggal, maka batal sembahyang. Sebab apa? Sebab sama juga di dalam perut tu ada najis. Adapun masa hidup tidak dikira. Pandai ni semayang, budak naik atas riba, tidak ada masalah, walaupun dalam perut budak tu ada najis. Tapi bila mati saja,
mayat ni di mayitan tahiran, bangkai yang suci. Mayat ni hukum suci. Kenapa apabila tangguh mayat yang suci batas sembahyang? Sebab dalam mayat tu ada najis. Sama macam binatang tadi. Binatang tadi sebelum sembelih dalam perut dia ada najis, naik atas riba dah apa. Lepas sembelih najis dalam perut belum dibersihkan, batal sebab dalam perut ada najis. Sama dengan orang yang meninggal. Orang meninggal dalam perut ada najis. Masa dia hidup, dia naik atas riba kita tak ada masalah. Tapi bila sudah mati, kita semayang tapi atas riba kita letak anak yang sudah meninggal. Mayat tu suci, tapi di dalam perut tu ada najis. Misalnya mayat manusia, ikan laut yang belum dibersihkan kotoran perutnya. Hak belum dibersihkan perut ni ikan lah. Ikan bangkai. Dalam perut dia tahi belum buang. Tiba-tiba ikan tu pun dah pokek. Oh gitulah, maka nak cerita apa nak contoh bahaya. Beli ikan pasar, bangkai lah. Bangkai ikan suci, tapi dalam perut dia ada tahi. Tikus semayang takut orang ambil dia punya ikan tu, dia pun ikan borak pokek dia ke macam mana. Batas mas sebab apa? Dia menanggung najis. Ikan bangkai dia suci tu, dah perut dia ada tahi. Kalau ikan tu dia sudah bersihkan perut, comel dah, basuh molek dah, dia semayang dia borak pokek. Nak cerita payah. Jadi masalah dia bukan sama saja. Binatang yang disembelih apa hukum? Suci. Bangkai manusia apa hukum? Suci. Bangkai ikan apa hukum? Pelik bunyi bangkai ikan. Ya memanglah bangkai ikan, mana ada sembelih ikan pasar tu. Tapi janganlah nak bangkai ikan kembung sekilo, pening orang dengar. Memanglah bangkai. Jadi sekarang ni binatang yang disembelih suci. Bangkai manusia suci, bangkai ikan suci, tapi najis di dalam perut dia tu. Tu yang membatalkan sembahyang. Tapi kalau binatang tu hidup, najis dalam perut tak kira. Kalau manusia tu hidup, najis dalam perut manusia, kita riba anak kita dalam solat, dan perut dia memang ada tahi, tu tak apa tu. Sebab dia masih lagi hidup. Atau membawa telur mandul. Allah, telur mandul. Carilah kamu telur mandu apa dia. Cari cari dong kamu telur mandu. Ada telur mandu. Telur mandu yang isinya telur berdarah. Telur mandu yang isinya telur berdarah. Dia dia mazirah ni kalau kita telur tembelan, telur yang mana kita ram dia tak akan meletah, itu dipanggil mandu. Tu mandu lah. Telur yang mana kita ram dia tidak akan meletah, tak jadi dah. Dia ibu ayam tu tinggal lama dah. Mana dia tinggal dia, jadi kalau mari mula ibu ayam tu dia ram dah jadi sejuk dah telur tu, jadi warna lain dah telur. Itu panggil telur tembelang. Dia telur binatang ni suci, telur suci belaka. Walaupun daging dia, ingat tu dahulu telur suci, walaupun daging tak boleh makan. Telur cicak suci, telur buaya suci, telur biawak suci. Boleh makan tak boleh makan, tengok ada racun ke tidak. Mana contoh telur binatang yang ibu dia tak boleh makan? Jelas telur penyu. Penyu mana boleh makan, ibu dia hidup dua alam. Tapi telur dia suci, halal dimakan sebab dia tidak ada racun. Jadi telur cicak, telur biawak, telur buaya sama je hukum dengan telur penyu, suci. Telur ayam memanglah suci, telur ayam. Tapi telur ni apabila diramkan, dia sudah jadi tembelang dengan bahawa dia panggil mandu dengan bahawa kalau ram tidak akan jadi menetah. Dalam telur tu ada darah. Jadi telur tu hukumnya najis sebab ada darah.
dia sebenar telur tembelang ni walaupun tak ada darah di dalamnya, hukumnya najis. Telur tembelang walaupun tak ada darah sekalipun, hukumnya najis. Macam telur cicak. Telur cicak ni hak lama tu, hak jadi macam warna tu, warna dia dah molek dah tu. Hak tu telur tembelang, maka hukum najis. Telur cicak hak belum tembelang, bukan mandu. Kita panggil mandu lah pula. Biar kita ambil ni, biar kau pelik pun. Telur yang kalau ram menetah, ia itu hukum suci. Hak telur mandu ni, telur tembelang kita panggil, yang mana kalau ram dia tidak akan jadi menetah. Itu dia panggil telur mandu. Dia telur tembelang ni walaupun tidak ada darah di dalam, telur tembelang tu hukum dia najis dah. Telur tembelang tu hukum dia najis dah. Maknanya kalau dalam poket ada telur cicak, tak sedar pakai baju. Tengok telur cicak tu telur yang macam mana? Telur putih-putih laginya, suci. Semayang kita sah. Tengok telur cicak tu warna apa dah, busuk dah telur tu, maka semayang dibatal. Gitu je lah. Ya, mana kita tahu, kita ambil pakaian dalam almari lama dah tak pakai, kita pun pakai. Sudah sampai tengok, ada telur cicak. Tengok telur cicak tu macam mana, molek putih telur cicak tu, suci, semayang sah. Telur cicak tu jadi warna, dia panggil apa, warna apa gitu, warna macam lain dah lah warna dia. Tu tembelang dah telur tu, telur mandu dah tu panggil. Maka najis, semayangnya batal. Panjang ni dalam kitab kita ni. Nak cari dalam kitab lain, terkadang payah kita nak jumpa. Wala salatu qabidi tarafin muttasilin binajasin wa illam yataharrak biharakati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, bafahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.